Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Ajak semualah yang dikenali, yang disayangi, yang dicintai untuk datang ke channel saya dan subscribe dan follow dan komen dan share. Dan apa-apalah, support saya punya channel. Terima kasih bagi yang follow saya punya channel, yang follow saya punya review every week. Tak, sebenarnya tak every week banyak juga saya skip minggu-minggu yang tak ada review pun. Okey, untuk minggu ni macam biasa saya busy. Dan saya baru dapat buat apa ni orang cakap, nak buat review dan sediakan list. Homida. Ini kata-kata yang saya nampak ada potensi lah. Tapi belum di apa kata, finalize untuk asingkan dari segi sektor-sektor. Nampak macam banyak, tapi kalau kita agihkan ikut sektor, maybe ada sektor yang tak ada lagi counter. So kena categorizekan lah sebenarnya. Okay, so counter yang pertama kita tengok ni je lah, tengok Indie GBS je lah. Saya malas pula nak melukis-lukis bagai, dan kita kesetukan masa dah pun dah malam. Kalau saya review, lalu kan saya review sejam, 9.3 nanti 10 lebih. Saya belum makan lagi ni. So kita cuba review, tengok apa yang nampak depan mata. Tengok Indie, kalau price duduk di atas line EMA sama embong ni, ke semua EMA ni, dia uptrend, dia solid, dia high momentum. Semua ni jenis EMA ni terpulang lah pada diri sendiri nak buat apa. Yang penting okay, harga duduk di atas price seminggu, average price seminggu kan, seminggu punya harga dia berjaya atasi. Lepas tu dia berjaya atasi 2 minggu punya harga. Alright, dia berjaya atasi sebulan punya harga. Dia berjaya atasi 3 bulan punya harga. Dia berjaya atasi 6 bulan punya harga. Dia berjaya atasi setahun punya harga. Takkah dia high momentum? Kalau harga tu duduk di atas ni, harga-harga dia punya tu, apa line-line ni semua duduk atas, dia banyak resisten tau. Sepatutnya sekarang adalah clear sky lah. Dia boleh fly ikut suka-suka hati dia lah. Dan di sini adalah 52 weeks high yang warna orange gedek-gedek ni. So saya punya expectation dengan volume build up ni yang cantik ini, maka saya expect dia akan pergi cari 52 weeks high. Bila dia nak pergi sampai ke situ, I don't know. Katalah minggu ni dia gerak ting-tong, next week baru dia sampai. Ataupun minggu ni juga dia pergi cari kan. Kan mana tahu jadi counter Friday rules ni. Tapi kena tengok masa market buka esok. Okey, masa setiap hari waktu pagi tu tengok sebenarnya sektor apa tengah trending. Kita tak boleh lah atau nak melawan arus kan, sektor tu. Contohlah healthcare tengah merah gila-gila, lepas tu kita kaji kata healthcare cantik, time pullback, time kena ambil. Tapi dia bukan counter yang tengah trending, so kita tak boleh nak expect dia terus pergi naik. Kalau nak sahut tu, nak didang-didang, nak pergi swing 2 bulan ke apa tu, tak apa. Ini kita nak counter yang ada momentum. Yang ada momentum mestilah counter tu tengah trending. Nak tengah trending, dia punya mark dia, iaitu sektor dia, kenalah trending. So kita kena tengok dalam banyak-banyak list kita buat tu, sektor mana yang tengah trending dan counter mana yang kita dah kaji, yang tu lah kita pilih. Begitu. Alright, 50 minit adalah untuk time frame yang kita nak refer. Kalau kita nak intraday ke, sehari 2 ke, yang cepat lah, yang cepat. Kadang dia boleh guna yang nampak structure yang jelas. Selalunya dekat time frame 50 minit. Ada orang suka guna lagi cepat 5 minit, 1 minit, whatsoever lah. Tak kisahlah, asalkan faham kenapa masuk dan yang mana selesa. Okay? Yang mana kalau nampak structure dekat 5 minit dan nampak structure cantik, dan you nak guna 5 minit nak cepat, dan terpulang lah. Okay, saya punya ni biasa yang saya duk guna tengok tu 50 minit dengan hala tuju one day. Kalau nak lagi strong, tengok daripada berbeza time frame, multiple time frame, daripada contoh kita punya orang panggil top down analysis kan, daripada time frame yang besar, contoh daripada sebulan turun ke seminggu, turun ke sehari, turun ke 1 hour, turun ke 50 minit, macam tu. Ada beberapa time frame lah yang kita rujuk. Kalau daripada time frame besar cantik, time frame katalah sebulan cantik, seminggu cantik, sehari cantik, cuma kita nak cari sharp
entry. So kita tengok time frame yang lebih kecil macam 50 minit. 1 hour mungkin kita nak swing seminggu 2. Contoh. Alright. So macam ni 50 minit kita dah nampak counter ni ada potensi. Yang kita rasa dia boleh gerak esok juga. Lusa. Macam dia memang nak gerak lah nampak. So kita tengok kat 50 minit. Tengok kat 50 minit, tengok dari segi volume. Okay, masa dia naik. Okay, golden cross bla 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 ni. Dia sentuh apa BB, Bollinger Band. Bila counter yang sentuh apa BB, counter tu memang ada momentum. Kalau kita nak BTST, kita selalu cari counter yang approaching upper BB. Itu cerita dia. Okay, masa dia spike naik ni, dia cross up, dia ni GC is golden cross. Okay, lepas tu nampak dia sentuh pula apa BB, nampak dia start mengembang. Ni kan mengecut ni dah start menjarakkan diri. EMA kecil-kecil ni kan, EMA seminggu, EMA 2 minggu, EMA sebulan ni sedang menjarakkan diri. Makin dia jarak tu, makin dia mencapak tu, makin strong momentum dia nak naik. Okay, ni dia sedang menjarakkan diri. So dia jarakkan diri, dia spike, ada volume, masa dia naik ni ada volume. Masa dia berlakunya pullback sikit, dia jual tapi volume dia kecil. Volume dia makin menurun. Ini dalam price volume analysis. Buku Anna Colling, bukan Anna Jobling. Anna Colling ada buat buku, dia analyse pergerakan pengaruh harga dan juga volume dalam menentukan pergerakan sesuatu stok. Macam tu lah. Pandai je aku maksudnya ceritanya tu, maksud price ni, price macam saya cakap last week lah, price. Kenapa saya dengar ada klik-klik terkejut pula, macam ada han-han pula main klik-klik. Apa ni, saya tak ada klik je. Okay, price nombor 1 yang kita kena tengok harga. Contoh 10 sen counter tu, lepas tu kita tengok dia naik 12 sen. So harga naik kan, volume tu lain cerita. Harga, dari segi harga 10 sen jadi 12 sen, naik ke turun? Naik. Itulah kata tengok harga dulu. Harga naik. Kalau harga naik memang naik lah cerita dia. Takkanlah harga daripada contoh 10 sen jadi 20 sen, kita kata harga tengah turun. Hayo, obviously 10 sen nak jadi 20 sen kena harga sedang naik lah. So price nombor 1. Nombor 2 adalah nombor 2 still nombor 2 still harga. Price 3 kali lah. Okay. Yang keempat baru kita tengok volume. Sebab volume mempengaruhi. Contoh apa-apalah kita punya makanan yang orang viral, apa-apalah. Lepas tu ramai gila suka demand. Okay, ramai yang suka dengan demand yang duk beratur, ramai beratur tu, itu adalah volume. Kuantiti jumlah order tu akan jadi banyak sebab ramai orang nak. Itu adalah volume. Okay. So bila ada ramai orang berminat dekat kaunter tu, kita nak kaunter yang macam tu. Bila ada ramai kat situ, potensi untuk dia push berjemaah ni, push harga naik tu tinggi. Bila ada demand yang banyak, price akan goes up. Alright. So sini volume dah ada, dia pelan-pelan jatuh dan dia naik balik. So if dia breakout harga yang tinggi pada petang hari Jumaat, iaitu 375, line tag dia yang warna pink dot ni, tag dia. So kita expect price akan menujah dia kena break 375. Kita punya expectation next destination adalah 405. Dan dia juga ada resistance gun. So maybe dia akan touch 40 sen dan 405, dan sebelum tu dia mungkin akan drop dulu, pullback, dan dia akan sambungkan kenaikan. Alright. Counter ni memang uptrend. Dia mungkin akan naik turun. Biasalah tu. Okay. Biasalah turun naik turun. Within 10%. Kalau siapa nak swing, kalau kata rugi tengah 10%, relax dulu. Sebab kita nak 20-30%, relax dulu. Sebab counter uptrend. Dia ada atas mama inbound ni. So andai kata harga contoh sekarang 375 jatuh kepada 365, jatuh lagi pada 350 ke apa-apalah. Tapi yang lain tu still dia di atas
harga 2 minggu, dia di atas harga sebulan, dia di atas harga 3 bulan, dia di atas harga 6 bulan, dia di atas harga setahun sekali. Okey. So, counter tu uptrend. Selagi dia uptrend, dia akan menujah naik juga walaupun dia jatuh. Alright? Kalau nak swing, kalau nak trade intraday 2-3 bit, you dapat 5% ke, target you keluar lah. Dapat 2 bit keluar, dapat 3 bit keluar. Kalau yang modal gajah, modal besar ikan paus, 1 bit pun dah boleh ambil. Itu cerita lain. Lain kita punya trading plan ataupun kita punya target. Lain lah kita punya EPAZ apa semua tu. Kita nak ambil untung, risk and reward dia akan menjadi berbeza panjangnya. Saya nak cerita QBQA QRS ni cantik. Okay, KAB. Ya Allah, aku bebe. Tak asal tak bebe. KB lagilah cantik. Ya Allah Tuhan. Untuk swing sangat cantik. Nampak tak dia macam perangai-perangai skip, perangai-perangai leaf form. Tengok volume dia macam hantu ni. Banyak hantu kat dalam. So expectationnya dia akan terus kenaikan. Untuk swing memang sangat cantik. Tengok dia duk berada di mana. Dia menaik, dia titi. Kita tengok dia meniti naik tangga tu, undang. Maintain price 2 minggu Jatuh sikit tu tak kalah, nak loss. Ini daripada sini 360 turun, 355 nak keluar agak-agak lah. Selalu kita nak keluar pun kalau swing lagi lah kata 10% Kalau teruk benar pun 3 bit 4 bit lah biar dia turun. Nak trade memang ada risiko. Kalau tak sanggup menanggung risiko, jangan trade. Sebab macam mana kalau you letak 1 bit, memang senang nak kena ambil, letak jauh sikit. Macam mana kalau dia jatuh? Nak buat macam mana? Bukan rezeki kita asalkan tu. Dia jatuh, contohlah kita tak 4 bit stop loss kita daripada price yang kita masuk. Sebab nampak uptrend. Sekali dia pergi ambil kat 4 bit tu, lepas kena kat 4 bit dia bit yang kelima dia rebound dan terus menujah naik dengan cantiknya. Itu rezeki kita tahap tu. Kita dah buat ada trading plan. Okay, kalau trading plan kita 3 bit dia jatuh, terpaksa keluar. Kalau 4 bit dia jatuh, terpaksa lah keluar. Kalau kita 5%, dia dah hit 5% loss, kita keluar. Kalau kita target buy price, contoh dah rugi 1,000, keluar. Contoh, terpulang pada diri sendiri. Tak boleh saya nak decide macam ni, gini. You decide sendiri. Counter uptrend cantik, you nak masuk, so what? Masuk je lah. Logik you masuk. Okay. Dan kalau dia loss, contohlah kita tengah loss kan, tengah floating merah, tapi dia tak ada bocor-bocor apa pun. Harga sebulan dia tak bocor ni Ini harga sebulan lah tengah yang mid BB kan. MA20 tu adalah mid BB. Okay. Medium harga di antara ni dia upper channel, middle channel. Upper BB, middle BB, lower BB. Ni di tengah-tengah adalah MA20. MA20 adalah harga sebulan. Dia maintain di atas MA20. Selalunya kantor untuk swing memang kena tengok adakah dia kekal di atas harga sebulan. Kalau dia kekal di atas harga sebulan, kita boleh teruskan swing lah, right saja. Ni cantik. Cantik sangat. Dia jadikan kata Friday rules jugalah. Pasang ni, volume ni pasang volume MA. Di sini ni klik sini MA. Kat sini adalah MA20. So dia mengatasi volume sebulan. So dia high momentum. Okey, satu lagi dia adalah 52 weeks high, satu lagi dia menyentuh line touch. Andai kata harga naik atas 420 ke apakah, kita expect dia akan terus naik lagi lah. Okey. Dia breakout resistance 52 high dan breakout dia punya resistance 20 days high, which is bulan. So counter tu kita expect dia naik. Memang counter swing lah cerita dia. Dia boleh swing selagi tak patah lah, kan. Follow trend is your friend, nanti it bend. When it bend trend ni adalah kita punya kawan. Sampailah kawan kita ni jahat, dia khianat, dia pergi
patahkan kita punya tali persahabatan. Tali persahabatan kita adalah sekarang ni MA20 ni lah. Selagi dia ikut trend MA20, lantak situ, kau ride sajalah. Tak tahulah sampai setahun ke apa, mungkin dia nak pergi sampai 300% ke. Daripada kenaikan ni udang-udang, dia memang akan dudang. Kalau kata tengah merah sikit tu, dia tak bocor lagi, lasah je lah. Ini bukan baikon, tapi saya kata dia punya tu nampak sangat cantik. Dapat dia ada bentuk lah tu, double bottom ke, round bottom ke, apa benda-benda bottom. Saya malah nak lukislah sendiri, tapi dia memang sangat cantik lah. Okay, jom kita pergi PTRB. PTRB pun nampak dia tajam, dan counter pun nampak perangai sama. Nampak ke tidak? Cuba tengok betul-betul, nampak ke tidak? Duduk atas BB elok aja, merangkak-rangkak naik atas tu, tengah naik tangga. Volume biar up, gedung-gedung. Cantik PTRB, cantik. Next, counter apa lagi? Tanker. Nampak bergerak naik, cantik 52 high lagi. Tengok volume, gedung. Volume cantik. Semua cantik lah lagi. Next, ENO. Uptrend mencapah high momentum, mencapah jauh-jauh, dia nak terbang. Kita punya expectation macam tu lah. Counter ni bersedia untuk terbang. Pandai je aku Kita punya prediction tak semestinya terbang. Nampak gayanya nak terbang lah, dengan volume, dengan mencapah, dengan touch 52 high, breakout 52 high, expectation dia terbang. Okay, this is MACD plus awesome oscillator. If dia cross up, dia jadi golden cross, dia jadi bullish. So standby je lah. Kalau dia dah naik harga atas 52 high, of course dia cross up. Dia cross up, dia high momentum, expectation akan pergi lebih tinggi. Okay, mungkinlah dia akan macam ni, naik turun naik. Ni berapa candle dia naik? 1 2 3 4. Okay, ni candle 1 2 3 4. Kita punya prediction saja, tak semestinya betul. Okay, next, Disonic. Sama juga, dia di atas semua lain-lain. EMA ini dia mencapah high momentum, ada volume build up, mengatasi volume sebulan. Apa lagi yang menarik tentang counter ini? Sekiranya dia pecah di atas 465, net destination dia 495, dan tengok di sini adalah price 52 weeks high. Gedung-gedang dia akan pergi cari 52 week high dia. So counter ni adalah cantik. Seterusnya, counter fast. Fast adalah counter murah, risiko tinggi. Dia ada bagi satu toncik yang panjang. Bila ada toncik panjang ni, maksudnya saya tak tahulah dari segi supply and demand, ada order block kan orang kata kan. Maksudnya penjual ramai di sini, take profit. Sekiranya dia pergi cari balik tempat orang suka menjual, kat sini nampak tak dia punya toncik panjang. Ada orang yang nak menjual tak kena ambil lagi. So once dia pergi sini, dia akan ambil semualah order block kat sini. Okay, maksudnya kat sini dia panggil order block tu sebab price dekat sini telah blocking, macam orang kata JPJ tahan tu, tak lepas. So dia akan pergi dan test lagi, tak tahulah kata lepas. Kalau berjaya lepas, dia akan terus terbang. So expectation dia akan pergi macam ni, pergi cari balik harga 215, 220 lah. I don't know lah dia nak pergi terus direct ke apa ke, tapi dia pergi sini, dia jatuh ke suka hati dia lah. Tapi for now nampak dia nak naik. Buat masa ni apa yang kita nampak depan mata kita, dengan dia duduk di atas semua lain, dengan dekat 50 minit pun dia golden cross cantik dengan volume spike. Semua ni momentum bullish, MACD cantik, DMI cantik, Stoch RSI cantik, semua ni pun cantik. Expectation dia naik. Adakah dia pergi sentuh sini dah jatuh, itu dia punya pasal. Okay, itu cerita yang akan datang.
buat masa ni apa kita nampak, dia nak naik. Dia bagi tahu kita dia nak naik. Alright. Lepas dia nak naik, dia dah jatuh tu cerita lain. Dia nak naik, dia jatuh cerita lain. Buat masa ni dia naik dulu, sampai ke mana dia naik tu suka hati dia. Kita nampak dia nak pergi ke tempat sinilah, tempat JPJ tunggu. Ada order block, which is tempat yang dia sentuh dan jatuh. So dia akan pergi cari balik. Dan sini ada 52 high dekat 220. So expectation dia pergi cari dekat harga sini, ada 215 dengan 220. Dia pergi ke tidak saya pun tak tahulah. Okay, support ada dekat Mid Baby 130. Sekarang harga 170. Jatuh sini sakit jantung. Lepas tu 2-3 hari KO terus. Lalu dia jatuh dah bocor. Sebab harga super penny, sebab tu letak high risk high return, high risk high reward. Yang berisiko tinggi selalunya mendatangkan keuntungan yang besar lah. So siapa berani dipersilakan. Dan letak set-set itu punya risiko, sanggup tanggung berapa. Pandai-pandailah decide sendiri. Takkan saya dah pula decide. Hampa yang nak trade, duit hampa. Kenapa cik pula nak kena tolong kaji pula kan. Lain nak bayar 1 juta. Itu pun nanti dapat kata jadi buy call dan advice. Lepas tu kena dengan SC berapa juta. Kalau kita bagi buy call, bagi khidmat nasihat tapi tak ada lesen tu, tak tahulah. Tapi kena penjara dengan berjuta-juta lah. Nak dapat 1 juta, risiko dia berjuta-juta rugi dan kena penjara, habis blacklist, habis semua benda. Okay, so saya tak lebat. Sila decide sendiri. Nak untung, kenalah cari kerajinan anda itu untuk mengkaji, buat decide trading plan masing-masing. Walaupun kata semualah nak kata masing-masing, ya lah, you yang nak trade, of course lah you kena buat sendiri. You punya trading plan. Saya punya ni, saya punya prediction saja. Saya expect dia nak naik. Dia nak naik tak naik, manalah aku tahu. Okay, saya bukanlah jerung. Saya bukanlah, even jerung bukan nak makan jerung. Saya orang biasalah, hakilah. Saya bukan, awak kata bursa tu bukan kita punya, dan bukan mak bapak saya punya, bukan opah saya punya lah. Awak selalu kata market bukan opah kita punya. Yeah, exactly. So pandai-pandai lah you punya risk nak letak kat mana. Sini bocor 150. So you rugi berapa? You nak letak dekat Mid BB 130, sanggup ke? Sanggup tunggu jatuh bawah ni. Kadang-kadang nak kata harga sekarang nak masuk. Yes, you can masuk sebab dia ada momentum semua cantik. What if kita masuk dan tak jadi? Kat mana nak cut loss? Kat mana nak exit? Okay, ini harga seminggu, ini harga 2 minggu. Adakah kalau dia jatuh bawah harga 2 minggu nak keluar? Kalau jawapannya ya, when dia jatuh bawah 2 minggu, wajiblah keluar. Sebab you dah decide you akan keluar. So, kena berdisiplin. Follow you punya first, you punya decision tu. You nak keluar bila dia jatuh 2 minggu. Jangan sampai jatuh 2 minggu, tunggu dia sebulan lah. After dia jatuh sebulan, alamak dah rugi banyak. Tunggu, mungkin dia rebound lepas sebulan. Tak boleh Kalau macam tu, daripada you dah ada 30,000, nanti tinggal RM300. Jangan buat main. Next is counter murah lagi, buy holding. Dia sebenarnya tak cantik untuk seminggu 2 minggu dan sebulan. Belum lagi, harga kena naik atas. Tapi saya ada nampak potensi dia nak reversal up. Dari segi 50 minit memang nampak nak reversal ni, nak bercantum-cantum yang dia dah start cross up. DMI bullish dekat atas. 50 minit nampak nak naik. Dia punya one day belum cantik. Dia kena spike volume mengatasi sebulan. Tunggulah, perhatikan. Dia ada potensi untuk naik. Dan dia di atas SMA 200, which is SMA 200 adalah harga setahun. Selalunya harga kalau berjaya duduk bertahan atas SMA 200, dia nak tukar trend lah, daripada counter yang downtrend duduk di bawah SMA 200 menjadi counter uptrend. Tunggu masalah. Bila tu nak tunggu masa? Tunggu ada volume ni mengatasi MA20 ni pasang dekat volume tu. Ni pasang lah. Pergi kat style, okay, style, stick dekat volume ni. Nak letak colour apa suka hati lah. Lepas tu letaklah sini. Kalau you nak guna seminggu, you ubahlah 7 apa suka hati lah. Ini saya guna yang default. Yang dia set up awalnya memang kita refer volume sebulan. Okay, penat pula. Cantik lah tengok. Ini dia punya 52 week high.
sekarang harga 11 sen. So logik tak ada nak pergi cari. Logik lah. Dia ada order block lagi. JPJ tunggu dekat 140. So selalunya mak rempit ni aku pergi cari JPJ. Bila jumpa JPJ mula corner return. Kadang-kadang dia rempuh saja. Bila dia rempuh, berjaya menuju puncak. Ataupun pergi masuk alam lain, tak tahulah kan. Cantik. Frida ni saya ada emosi sikit dengan dia sebab dia telah memberi keuntungan saya untuk wave 3, which is saya expect dia pergi 101.80 untuk Fibonacci wave 3 dan dia pergi dan saya dapat lah 100 lebih ROI tu. So sebabkan saya ada dia adalah kekasih hatiku, maka saya memang letak dia sebagai akaunten yang saya akan alert sentiasa. Ya, tengok dia dah nak sentuh dekat dia punya 50 tu. Dia ada volume build up daripada volume yang kering, tiba-tiba ada volume build up. Dia punya lower price pun dekat-dekat je nampak dekat kita punya chart one day ni. Kita nampak highest dekat sini, lowest dekat sini. Obvious yang kita nampak dah harga mengatasi harga setahun, harga mengatasi harga 6 bulan, harga mengatasi harga 3 bulan, harga mengatasi harga sebulan, tapi belum kuat untuk seminggu dan 2 minggu. Price kena duduk di atas, price kena maintain di atas 125. Jangan jatuh. Duduk atas 125, naik terbang pergi 135 ni. 52 ada pecah expectation dia right lah sampai dia dapat wave 3 sebab dia buat dah perangai tu. Bukan saya nak buy call. Janganlah letak banyak. Kau tahu dah counter tu counter murahan, kau tahu dah risiko tinggi macam apa lagi. Janganlah letak sampai 30,000, 100,000. Melainkan you jutawan. Mungkin nampak 30 tu macam RM30. 30,000 macam RM30, you jutawan. Kalau bukan jutawan, ada 20,000 ke apa, janganlah letak all in 20,000. Kata dia nak pergi 100,000 nak pergi 100%, aku nak letak 20,000. Sekali dia lagi rugi 200%. So agak-agak lah pokok dia jadi tiba-tiba jadi 0.01 sen ke. Agak-agak lah mengikut kita punya poket masing-masing. Campak sikit lah bagi saya. Campak sikit duit dan biar hantar situ dia nak buat apa. Penat pula aku cakap ni. Memang penat saya berbalik terus nak dengan busy benda kat dapur. Lepas tu terus mai sini nak review sebab dah lewat tak review lagi. Kok ada orang menanti kesian. Duk tunggu mana review ni. Okay, Ecovez. Anda nampak tak? Dia duduk di semua EMA sedang mengembang, mencapak. Volume build up daripada kecil volume build up. And then 50 minute also cantik. Tapi budak ni nampak dia nak mengurus menikus ni. Dia sepatutnya kalau ni awesome skeleton lah yang merah panjang-panjang. Yang ni histogram untuk MACD. Dia sedang merah. Dia ni pun sedang aku rasa kan budak dan mengecut turun. Sepatutnya dia kena cross up balik. Barulah dia cantik. Sekarang belum cantik. Sekarang dia buat base. Nampak tak dia buat base naik turun buat base. Pecah base terbang. Naik turun buat base. Pecah base terbang. Dan 20 adalah 52 weeks high. Anytime pecah volume sudah ada cantik. Ingat apa Ana Colin cakap, bukan Ana Jobling. Price dan volume ni penting, berkaitan untuk kita buat analisis, menentukan counter kita tu kajian betul tidak betul. Okey, maksudnya kita ada satu strong support lah. Okey, bila price dan volume ni berkawan, bercinta, kita expect macam contoh price tengah menaik bersama dengan volume, kita expect dia akan pergi ke atas lah. Okey, kalau kata menjual dengan volume yang tinggi, dia akan pergi ke bawah lah. Okey, kalau dia naik ke atas dengan volume yang cantik macam ini, dia akan ke atas lah. Kita
sifatnya expectation saja, tapi tergantung kepada sektor yang tengah trending. Andai kata construction dan juga properties tidak trending, nak naik ke? Tidaklah, sebab sektor dia tidak trending. So you tengoklah minggu ni counter apa yang tengah trending. Kalau tiba-tiba healthcare yang tengah trending, kenalah review lah. Kita pun buatlah analisis counter healthcare. Sekarang ni untuk momentum minggu lepas, counter yang disenaraikan ni adalah counter yang ada momentum. Okay. Penat. Ada hibiscus. Seterusnya adalah hibiscus. Okay, dia punya apa red sea ke apa benda tadi, dia punya catalyst dia. So minyak pun tiba-tiba pump macam nak, volume build up. So dia break out dengan Marubozu. Bullish engulfing. Tak kisahlah, geng-geng bullish, maksudnya candle yang very strong, solid. Andai kata dia break out lagi dekat 50 minit ni, dia break out lagi harga RM2.72 tu, kita expect dia pergi lagi lah. Dia akan buat ni cek kembung, cek kurus, cek kembung, kau buat lagi satu kembung, kurus kecil, kembung besar, kurus kecil, kembung besar. Maksudnya kita expect dia akan naik. Dia apa namanya, construction apa benda lah, aku tak ingat sebut. Okay bye. Volume bila cantik lah, cerita dia cantik. Okay. Icon ni menarik tau. Naik turun tu dia punya ni. Dia settle katalah ini adalah satu wave 1, wave 2, nak pergi wave 3. Wave 3 panjang kan, so dia break up sini, dia pergi canak lagi lah. Sekiranya dia punya sektor trend day. Tengok dia punya volume build up cantik. Daripada cekeding dia dah start build up dengan mengatasi volume sebulan, dan dia ni semua sedang mencapak, dia sedang beratur elok naik atas harga seminggu, harga 2 minggu dan harga sebulan. Sebenarnya dia uptrend lah, dia atas harga setahun pun dia memang uptrend. Dia kena break up 52 high lagi lah uptrend. Jerome 52 high akan masuk push lagi harga if dia berjaya break out. Icon ni asalnya harga dia 400 lebih. Kalau tak percaya, cubalah tengok 10 tahun yang lalu harganya adalah harganya adalah RM487. Cuba ambil satu lot, simpan lagi 10 tahun. Adakah dia naik sampai cari balik yang ni? Mungkin tidak. Mungkin dia nak turun pun kan ni. Nak turun A, B, C turun 1, 2, 3 jatuh. Kembaran kalian kalau dia naik tak lepas, dia punya certain resistance. Anda katalah kat Siti lepas 10 tahun kan dia naik tu, dia still jatuh. Dan kena tengoklah company dia bertahan tak bertahan. Nanti duk sedar simpan lagi 5 tahun, padahal company tu dah kiok keluar daripada bursa. Kena alert dengan semua benda tu lah juga. Kalau kita nak invest dia simpan bertahun, nak ceritanya 10 tahun yang lalu harga dia tinggi, lepas tu dia jatuh. Adakah dia akan buat reversal balik dan start naik balik kan? Jadi counter yang RM1, lepas tu dia pergi RM2, dia pergi RM3, RM4, RM5. Janganlah expect terus pergi 400. Okay, takkan dia terus naik 400 tu, agak-agak lah. Nanti semua orang gila satu dunia duk cerita pasal Malaysia, kantor Icon Offshore telah naik sebanyak. Kegilaan. Semua orang pun datang ke bursa nak trade Icon saja. Naik sampai macam tu sekali. Kita pergi pada satu hari balik. Jadi kurus lah. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan. Tak apa. Saya tengah buat review counter. Ada gangguan sekejap. Okay, seterusnya counter apa lagi? Prestasko. Cantik tak? Naik turun. Pergi cari balik 52 weeks high ke barang kalian tu ada volume spike. Bila dia turun, volume pun turun. Sekarang dia cuba atasi balik volume sebulan. Di 50 minit dia di atas SMA 200, which is sedang buat counter uptrend.
sedang buat base dekat sini. Dia kena mengatasi dulu harga tertinggi dia pada hari Jumaat. Kena naik dulu atas 250 kalau betul kau nak naik. Kalau kau nak main dindong takut-takut bocor. Okay. So far cantik. Tapi sekiranya bocor, abaikan counter ni dululah. Sekarang dia cantik dan kita expect dia pergi cari 52 weeks high, which is ini JPJ dia tunggu dekat harga 280. Merempit nak mencabar diri, dia pergi cari JPJ. Hai JPJ, hai JPJ. Lepas sentuh di sini, lepas dia pecah. Bye JPJ, turun balik. Kalau yang berani, hai JPJ, langgar terus. JPJ pun kejar sampai harga berapa, I don't know. Selagi dia di atas trend sebulan, lantas itu right sahaja. Seterusnya Jetiansa. Ada orang review kata nak jatuh dulu sebab candle dia macam ni bentuk spinning top. Spinning top selalunya dia nak jatuh dulu. Tapi dari segi volume cantik, build up. Dari segi embong sedang mengepak nak naik. Dia menyentuh 52 weeks high. Kalau dia berjaya mengatasi balik harga 52 weeks high, dia akan naik lagi. Kita tunggulah sama-sama. Adakah dia junang disebabkan candle ini? Adakah candle lebih kuat daripada price? Adakah candle ini memanglah candle tu terbentuk sebabkan harga? Nak ceritanya adakah candle ni betul-betul menyebabkan kita tengok candle je macam ni harga nak jatuh? Kalau betul je kita refer candle je lah. Tapi dia banyak faktor-faktor yang perlu diambil peduli. Which is contoh kesemua menunjukkan kata ni sedang naik. Maksudnya oscillator dan kesemua jenis oscillator menunjukkan harga nak naik. Termasuk indikator MA which is indikator trend following lah, menunjukkan kata nak naik. Kecuali candle ini which is still perlukan confirmation. Kalau dia berjaya makan potong cek atas RM1 sen ini, dia akan naik. Kalau dia bocor candle yang 96 sen ni, dia akan turun. Nak turun ke mana? Dia ada harga dekat 925, keberangkalian turun sampai mid-BB. Gitu. So far so good. So far cantik. Untuk sekarang kita kata kata ni cantik. Dia tak ada mengatakan dia nak turun lagi. Tak ada apa-apa mengatakan aku nak turun. Tak, dia tak cerita. Kesemua dia cerita dia nak naik dulu. Kecuali pada keesok harinya dia jadi merah, dia bocor 96. Mungkin nak turun lagi lah. Jika tak bocor dan dia naik pula mengatasi 955, which is harga 52 high dia, atau dia naik pula atas 955, kita expect dia teruskan kenaikan. Counter-counter yang standby ni tak payahlah kaji sendiri lah. Pasal counter apa? SSF counter Friday Rules. Counter Friday Rules pergi check dekat Telegram Game Borak Saham masa dia dah share last week. SSF Germany pula. Oi, kita dah habis dah review Boleh aku berehat. Bahagianya SSF cantik sama yang dia tengok dia di atas kesemua lain MIMA tu, volume build up pun counter yang cantik. Dia touch lantak, kalau dia berjaya breakout dia naik lagi. Berjaya breakout 315, dia cari 340. Okay, dan seterusnya lah. Selagi dia tak bocor harga seminggu, harga 2 minggu, harga sebulan, dia right je lah. Trend kita follow trend. Cerita dia kita follow trend sampailah trend tu patah baru ke luar. Kecuali kita yang momentum trader ataupun nak intraday ke, hasil kita target short lah. Macam contoh kita nak 5% only, ataupun kita memang target 3 bit 2 bit je, dan sampai 2-3 bit target kita keluar, nanti masuk balik, masuk keluar ke, ataupun ambil counter lain yang lebih menarik ke apa, terpulang you punya decision lah. You decide lah you suka apa. Macam tu lah, you pergi restoran nak macam mana ke, you nak makan kat warung ke, you nak makan kat restoran ke, kat hotel ke, you nak makan nasi ke, you nak makan sate ke, apa-apa, you decide sendiri. Bukan saya nak decide. Entah apa, tak ada kerja aku nak decide seorang-seorang.
ni okey tak okey, ni dah okey boleh beli, tak adalah. Right. Okay, sampai sini saja. Itulah konten-konten. Banyak lagi konten yang lain, pergi cari sendirilah. Saya pun belum lagi letak dia sebagai section-section dengan konten-konten, sektor-sektor, benda-benda pun saya tak sempat nak kaji lagi. Ini dia sempat saya buat masa ini. Alright, itu saja. Terima kasih kerana mengikuti video saya. Minta maaf di atas segala kekurangan atau meraban-raban apa benda saya cakap tu. Harap ada bagi manfaat. Kalau yang paling simple, newbie tak tahu apa guna je EMA yang ada tu, walaupun orang kata kuno, siapa itu yang EMA tu tak berjaya, EMA lembab, MA lembab, lantak, tapi senang nak nampak. Okay, senang nampak untuk newbie. Oh, dia di atas ni dia trend lah. Uptrend untuk seminggu. Dia di atas ni, oh dia kata yang boleh kita swing 2 minggu. Macam tu. Senang nampak. Kalau tak nak kena tanda, you kena buat pibo, you kena belajar technical, you kena belajar manually draw everything. If you don't know anything, then guna je lah MA yang senang untuk kita faham. Saya buat merah kuning hijau tu, kalau selagi dia buat sesuai traffic light, boleh bright. Once traffic light dia tak tersusun, tak cantik, dia ni ke atas ke bawah, berhati-hati. Lepas tu once dia dah terbalik tu, hijau duduk atas, kuning duduk tengah, merah duduk paling bawah, dia konten hakiak. Kita keluar dululah. Ada faham? Senang nak difahami. Okey, siapa yang mendapatkan indikator juga screener, nak join saya punya private support group, meh lah. Pengarah dia RM100 sahaja. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ajaklah ramai-ramai lagi join Telegram Keyboard Sound tu. Sian kat dia. Okey, bye. Buat gelak tu Pak Mak Western. Tadi saya nak gelak. Okay, bye.